Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bertemu kembali dalam next video, iaitu berkenaan dengan exercise job sheet 2 berkenaan dengan topik geometrical construction ya. Jadi untuk exercise kali ini, macam biasa kita perlukan tools yang biasa yang kita gunakan, iaitu yang pertama kita ada pembaris, okey, kemudian kita ada T-square, okey, dan kita ada pensel, okey, pensel pemadam, kemudian kita perlukan jangka lukis, dan juga kita perlukan set square ataupun triangle ya. Okey, jadi untuk exercise kali ini saya dah sediakan kertas drawing paper kita size A3, okey, dan saya dah siapkan kalau tengok kat sini saya dah siapkan border dan juga title block, okey, berserta dengan details yang saya perlukan lah ya. Saya letakkan nama saya, okey, kelas, kemudian scale untuk exercise ni adalah 1:1 ya. Kemudian saya dah tuliskan title dan juga nama college kita lah ya. Okey, jadi kita tengok dulu kita punya soalan. Okey, kalau kita tengok dekat sini, soalan kita ada dua gambar rajah dekat sini lah ya, untuk soalan satu ni. Okey, pertama yang sebelah kiri ni, dan yang sebelah kanan ni soalan yang kedua lah. Okay, kalau tengok pada soalan yang saya print ni, di bahagian scale ni saya tersilap sikit lah. Sepatutnya kita punya exercise adalah 1:1 minta betulkan lah kita akan menggunakan scale 1:1 saja. Okay, saya akan lukis dulu untuk gambar rajah yang pertama di sini. Okay, bila kita nak mulakan geometrical construction, biasanya kita akan mulakan dengan garisan center line lah. Kita akan siapkan dulu center line dia, kerana daripada center line tu barulah kita boleh letakkan objek-objek yang lain lah untuk lebih mudah untuk kita meletakkan objek-objek yang lain. Jadi saya akan start dulu dengan kita punya center line ya. Jadi kalau tengok di sini center line, saya akan buat dulu center line sini, kemudian saya akan buat dengan jarak 80 untuk center line yang sini, dan juga 60 ke bawah untuk center line sini ya. Jadi untuk yang ni kita just saya akan letakkan gambar rajah pertama tu di sebahagian kiri ni lah, anggaran lah tempat dia. Okey, saya akan buat dulu kita punya center line. Okey, saya just buat dulu dengan menggunakan garisan unjuran lah. Jadi saya anggarkan jarak dia, okey, 80 dan 80 di bahagian sini lah. Maksudnya saya punya anggaran lukisan saya akan berada di kawasan sini, dan 60 ke bawah, lebih kurang dari sini ke sini lah. Jadi saya akan buat dulu untuk garisan center line ni, kita just buat dulu gunakan garisan unjuran tanpa menekan dengan kuat lah. Kita buat slow macam dia. Okay, kemudian kita gunakan set square untuk kita dapatkan garisan tegak dahulu. Okay, jadi kalau tengok dekat sini saya dah dapat satu center line untuk bahagian di sinilah. Okay, dari sini saya akan buat jarak sebanyak 80 untuk bahagian sini, dan juga 60 untuk bahagian bawah. Jadi saya akan ukur saya punya menggunakan pembaris. Dan saya akan buatkan garisan unjuran untuk dua garisan ni lah. Okay, untuk garisan ni kita just buat dulu garisan guideline saja, ataupun garisan unjuran saja, tanpa perlu menekan dengan kuat lah. Okay, jadi dengan tu kita dah dapat lah. Okay, kita check balik adakah betul kita punya ukuran. Okay, di sini saya dapat 80, dan di sini saya dapat 60 ya. Okey, jadi kita dah dapat kita punya center untuk 3 tempat bulatan kita. Okey, kemudian kita boleh buat dulu bulatan yang paling mudah lah. Kat sini kita ada ukuran yang dalam ni. Bulatan yang dalam ni dia sama besar dengan yang ni ya. Macam mana saya tahu dia sama besar? Sebab di sini dia ada tulis 2 kali R10. Bermaksud R yang dalam ni, kalau kita tengok sini anak panah dia tunjukkan R yang dalam ni 10, dan dia kata ada 2 maksudnya di sini 1 dan di atas 1 lah. Okey, 2 ni ukuran yang sama. Kemudian R20 untuk yang luar ni, dia juga ada tulis 2 kali R20. Bermaksud ada 2 bulatan yang sama saiz ya.
Jadi kalau kita tengok sini, kita tahulah dua belakang ni sama. Jadi kita buat dulu yang tu. Saya gunakan jangka lukis dan pembaris untuk saya ukur lah R10 dan R20 ya. Okey, jadi ini R10 saya. Jadi saya akan buat dulu. Saya tekan di sini. Okey, saya dah siap R10 saya yang pertama. Kemudian saya buat satu lagi R10 di bawah ya. Okey, jadi saya dah siap kedua-dua R10 saya. Sekarang ni saya akan buat R20 pula. Okey, saya akan ukur di jari dia 20. Okey, jadi saya dah siap kedua-dua R20 dan R10. Okey, seterusnya saya buat pula untuk bahagian yang sini ya. Sebab yang ni paling simple lah. Kita boleh buat. Dia beri dekat sini yang dalam, bulatan yang dalam dengan diameter 24. Bermaksud radius dia adalah 12 lah ya. Kemudian yang bahagian luar diameter 36. Bermaksud dia punya radius dia adalah 18 ya. Jadi dekat sini saya tulis sikit R dia, R adalah 18 dan sini adalah R12. Jadi saya akan buat R12 dan R18 untuk bulatan di sini lah. Jadi saya ukur R12 dan saya letak di center sini. Okay, seterusnya saya akan buat pula R18. Pada center yang sama kita akan buat R18 pula ya. Okay, jadi saya dah siapkan R12 dan R18. Baik, seterusnya kita akan buat okay, saya akan mula dulu dengan bahagian yang 36 di dua lengkuk di sini ya. Okey, so untuk bahagian ni, kalau kita lihat di sini, bulatan R20 yang sini dan R20 yang ni, dia bertangen ya, bertangen dengan R36. Jadi kalau kita masih ingat lagi, apabila dua bulatan bertangen di satu tempat, dia jarak daripada center satu bulatan ke center bulatan yang lain adalah total radius kedua-dua R tu ya. Maksud di sini, asal untuk bulatan ni dia adalah bulatan yang penuh lah begini dengan R36. Kalau kita sambungkan daripada center ke center, kita akan dapat di sini R sama dengan 20 dan di sini kita akan dapat R dia sama dengan 36. Jadi kita perlu tambahkan R36 dengan R20. Begitu juga di sinilah kalau kita sambungkan dari center ke sini, kita akan dapat di sini R adalah 20 dan di sini pula R dia adalah 36 ya. Jadi kita akan tambahkan 36 tambah dengan 20, kita akan dapat jumlah radius tu adalah 56. Okey, untuk apa kita dapatkan 56 ni? Kita akan ambil jarak daripada center kedua-dua bulatan ni dan kita akan marking di bahagian luar di sini ya. Okey, begini. Saya akan buka jangka lukis saya dengan jarak 56 ya. Okey, jadi saya akan mula daripada center bulatan yang pertama. Saya tandakan satu lengkuk R56 tadi di bahagian luar sini. Kemudian bertukar di center yang kedua dan kita tandakan juga. Jadi kita akan dapat persilangan di sinilah. Okey, disebabkan kedua-dua bahagian ni dia mempunyai sama bentuk. Sini pun 36, di sebelah sini pun 36. Jadi teori yang samalah kita apply di sini. Kita akan dapatkan juga center untuk di sebelah sinilah. Jadi saya akan buat satu lagi point di sebelah luar sebelah kanan pula. Okey, saya tandakan sini supaya kita dapat silangan di sini ya. Jadi persilangan ni adalah center untuk R36, kedua-dua R36 ni. Okey. Tapi sebelum kita buat R36 tu, kita dapatkan dahulu di mana titik tangent point untuk bulatan, kedua-dua bulatan ni lah. Jadi kita sambungkan center ke center yang kita baru dapat ni dan kita tandakan di sini. Okey, bermaksud di sini adalah kita punya tangent line, tangent point yang pertama untuk bahagian kanan.
Sama juga untuk yang sini. Di sini kita punya tangent point juga. Begitu juga yang sebelah kiri ya. Di sini satu dan juga di sini. Kenapa kita perlu letakkan tangent point ni? Supaya apabila kita buka jangka lukis kita nanti, kita akan bermula, kita punya arc tu bermula daripada tangent point yang kita mark tu lah ya. Jadi saya akan buka jangka lukis saya sebanyak 36, okay? Ataupun simply kita letak saja center di sini. Sebab kita dapat tahu radius ni akan mendapat 36 lah, sama dengan 36. Jadi saya akan buka sehingga bertemu dengan tangent point yang kita dah mark tadi. By right dia akan kena kedua-dua tangent point lah, di sini dan sini, dengan secara smooth lah. Okay. Jadi kita boleh lukiskan dia punya arc yang sebelah sini, okay. Dan juga di sebelah sini. Okay, jadi kita dah siap kedua-dua bahagian sini, 36 dan 36 okay, kemudian kita akan buat pula bahagian yang atas ni pula okay, kalau tengok di sini dia beri R adalah 122, okay, daripada sini ke sini. Okay, untuk bahagian ni pula kita faham tadi kalau bulatan yang bertangen di bahagian luar seperti ini, kita perlu tambahkan radius R1 dengan R2. Tapi untuk kali ni bulatan kita dia bertangen di bahagian dalam dia bertangen di sebahagian dalam, bermaksud R22 dia berada di luar dan dua bulatan di dalam ni dia berada di dalam bulatan R22 Kalau boleh saya lukiskan kat sini. Okay, saya padam dulu. Sekiranya saya sambung bulatan ni, kita akan nampak bulatan R122 ni dia beginilah ya. Okay, ikut lakaran saya. Jadi sebenarnya R22 ni mungkin dia punya center dia somewhere di sinilah. Dan kalau kita sambungkan daripada center sini ke center bulatan yang bertangen tu, kita akan dapat satu tangent point di sini ya. Ini adalah tangent point di mana pertemuan kedua-dua bulatan ni lah. Sama juga untuk bahagian yang ni. Kalau kita sambungkan secara teorinya, sambungkan, kita akan dapat di sini juga tangent line dia, tangent point dia. Jadi kalau tadi kita tambahkan radius luar dengan dalam, untuk kali ni kita bermula daripada point sini dan point sini yang kita tahu ya. Jadi kita nak dapatkan kedudukan center di sini, kita perlu tolakkan radius R122 dengan R20 okay, untuk bulatan yang bertangen di sini, dan R18 untuk bulatan yang bertangen di sini. Okay. Jadi kita ada dua bukaan kat sini. Jadi yang pertama kita ada 122, kita akan tolakkan dengan 20. Jadi kita akan dapat 102 jarak daripada center ke sini ke sini ya. So kita buat dulu 102 Saya buka saya punya jangka lukis sebanyak 102. Okay, saya buka 102 dan saya bersenterkan di pada bulatan sini. Saya akan tandakan satu arc di bahagian bawah sini lah dengan garisan menjual. Kemudian kita kira pula di sebelah sini pula ya. 122 juga. 122 juga kita akan tolakkan dengan 18 ya. R18 di sini. Jadi kita akan dapat jarak adalah 104 mm ya. Jadi kita akan buka pula jangka lukis kita sebanyak 104 dan kita tandakan daripada center bulatan yang tepi sebelah kanan ke arah bawah sini, supaya dia bersilang dengan arc yang pertama tadi ya. Jadi kita akan dapat di sini kita punya center untuk bulatan R122 tadi ya. Okey. Jadi sebelum kita buat bulatan, kita kena pastikan di mana kita punya tangent point dahulu ya. So kita akan sambungkan dulu
daripada center yang kita baru dapat ni ke setiap center bulatan yang kita ambil tadi. Okey, dari sini ke center sini, dan kita tandakan satu point di sini lah. Di sini adalah tangent yang pertama. Okey, dari center yang kita dapat kepada center bulatan yang pertama tadi, dan kita tandakan pertemuan dia di sini. So ini adalah tangent yang kedua untuk bulatan R122. Sekarang barulah kita buka jangka lukis kita 122. Dan kita boleh buat bulatan ataupun arc daripada center yang kita dah dapat di sini. By right, dia akan kena pada dua point tu secara tangent lah. Okay, jadi kita akan dapat bentuk yang macam tu ya. So kita akan nampak dia bertangent dengan smooth lah di bahagian sini. Okay, seterusnya kita akan dapatkan pula R52 R57 di sini. Sama juga konsep dia. Kali ni R57 dia bertangent secara luar dengan dua bulatan, iaitu R20 di sini yang bahagian luar, dan R18 di sini ya. Okay. Jadi maksudnya kita perlu dapatkan center bulatan 57 ni dengan kita tambahkan R20 dengan 57 ya. Sebab apa? Sebab sekiranya kita sambungkan daripada center, let's say sini adalah center untuk bulatan R57. Apabila kita sambungkan, kita perlu tambahkan R20 di sini dengan R57 di sini. Sama juga untuk yang ni, kalau kita sambungkan, kita perlu tambahkan R57 di sini dengan R18 di sini ya. So kita tambahkan dia 57 untuk yang pertama di sini ya, tambah dengan 20, kita akan dapat 77 untuk dari sini ke sini. Kemudian dari sini ke sini pula kita perlu tambahkan 57 tambah dengan 18. Kita akan dapat 75 untuk dari sini ke sini ya. 75 ya. Okey, jadi kita akan buat, kita buka dulu bukaan jangka lukis kita 77 dan 75 ya. Jadi saya akan buka 77. Bermula daripada bulatan yang bawah di sini. Okey, dan saya akan tandakan somewhere di sini. Kemudian saya buka pula 75 daripada center bulatan yang sebelah kanan ni, dan saya tandakan dengan supaya dia bersilang dengan R77 yang saya buat tadi lah. Jadi kita akan tahu di sini adalah center untuk bulatan R57 yang kita nak buat lah di sini. R57 yang ni lah. Jadi apa yang kita buat dulu, macam sebelum ni, kita cari dulu tangent point dia. Tangent point dia kita perlu sambungkan daripada center yang kita baru jumpa dengan center bulatan yang sedia ada. Okey, kalau tengok di sini, daripada sini saya dapat satu garis point tangent di sini, dan satu lagi saya sambungkan dengan bulatan yang bawah. Satu lagi tangent akan berada di sini ya. So kita akan buka jangka lukis kita dengan ukuran 57, ataupun simply kita letak saja point center kita di sini. Dan buka 57 tadi, sepatutnya dia akan bertemu. Okey, jadi point tangent yang kita dah create tadi, kita dah mark tadi, adalah sebagai limit untuk setakat mana yang kita perlu buat. Kita dah siap untuk lukisan yang pertama kita. Okey, untuk lukisan ni, jalan kerja ataupun step-step yang awak dah lukis menggunakan garisan unjuran tadi tak perlu padam sebab itu adalah ukuran ataupun itu adalah jalan kerja awak yang saya perlu tengok lah sama ada awak buat dia dengan betul ataupun tidak lah. Okey, jadi sekarang ni kita cuma tinggal
siapkan garisan center line dengan betul lah ya. Jadi saya akan buat center line. Okay, untuk center line, make sure center line dia adalah dash, satu dash pendek, kemudian dash panjang dan diselang-seli lah. Dan pastikan kita punya dash pendek tu mesti melalui center bulatan. Contohnya macam ni, saya akan buatkan satu dash di sini, satu dash di sini untuk yang pendek. Kemudian yang selebihnya tu kita boleh buat garisan panjang lah. Dan selangkan dengan garisan pendek, sambung semula dengan garisan panjang. Okey, sama juga di sebahagian luar lah. Pastikan garisan center line kita yang pendek mesti berada di center. Okey, begitu. Baik, kita dah siap kita punya lukisan yang pertama, gambar rajah yang pertama. Kita akan terus kepada gambar rajah yang kedua ni lah. Okey, baik. Untuk gambar rajah kedua ni pula, kita akan mula dengan center line untuk bulatan yang atas ni dulu. Sentiasa bermula dengan center line lah. Jadi saya akan buat dulu satu garisan vertikal dan horizontal untuk center point di sini lah. Jadi kita anggarkan saja kedudukan kat mana yang perlu kita buat. Saya akan buat dia anggaran di sini. Okey, saya dapat garisan di situ. Dan dengan bantuan set square, kita buat pula garisan vertikal. Okey, jadi kita dah dapat center untuk bulatan yang pertama lah, R25 di sini . Okay, R25. Jadi saya akan buat dulu R25 daripada point di sini sehingga point di sini lah. Okay, sebab di bahagian sini adalah R yang lain . Jadi kita kena tahu bukan di sini lah , dia ada satu tangent di sini sebenarnya. So saya akan buka jangka lukis saya sebanyak R25. Dengan R25 ni, dengan center pada silangan yang kita dah siapkan tadi, dan kita akan buatkan R25. Okay, untuk bahagian sini saya sambungkan sedikit kerana kita tahu nanti dia akan bertangent di somewhere di sini lah . Jadi saya akan sambungkan sikit dengan garisan unjuran dulu. Okay, sekarang ni kita akan buat dahulu bulatan untuk di sini dulu . Sebab kita tahu dia punya center dia dengan jarak yang diberilah . Kalau kita tengok di sini, dia bagi kita satu arc R70 pada garisan yang vertikal ni. Jadi secara automatik kita tahu daripada center pertama ni ke bawah ni, dari sini ke sini adalah R25 . Dari sini, dari center sini ke sini adalah R25. Okey. Jadi daripada ujung sini, disebabkan dia center untuk 70 ni dia pada garisan yang sama dengan vertical line ni, jadi kita ambil saja daripada point sini ke jarak dengan 70 ke point sini . Jadi kita buka jangka lukis kita tandakan 70 ke point sini . Saya buka jangka lukis saya sebanyak 70. Dan saya akan tandakan daripada persilangan di sini ke garisan vertikal yang saya dah ada di sini. Okey. Jadi dia akan dapat satu persilangan lah. Jadi sekarang ni saya boleh terus lukiskan garisan unjuran arc 70 tu daripada center sini lah. Okay, saya akan buat dulu garisan unjuran untuk bahagian R70 ni. Sebab apa? Sebab kita masih lagi tak tahu berapa panjang yang kita perlu buat. Okay, jadi kita perlukan dahulu sudut 60 untuk garisan center line bulatan yang di bawah ni lah. Macam mana kita nak buat sudut 60? Kita boleh gunakan jangka lukis. Jadi saya buka satu bukaan pada jangka lukis saya, tak kisah berapa. Pada center yang kita nak buat 60 tu, kita just buat satu arc. Okay, dengan bukaan yang sama, kita pindahkan point kita dari sini ke point persilangan di atas ni. Kemudian kita akan tandakan satu arc bersilang dengan yang kita dah buat tadi, arc yang kita dah buat tadi. Jadi dia akan dapat persilangan di sini lah. Okay, bila kita sambungkan point ni dengan center sini, automatically kita akan dapat sudut 60. Jadi saya akan sambungkan menggunakan pembaris biasa.
saya buat satu garisan unjuran supaya saya dapat persilangan dengan R70 dan saya extend sikit ya. Okey. Jadi saya tahu ini adalah bersudut 60 darjah daripada garisan vertikal ni. Okey, jadi kita dah dapat point untuk 70 di sini. Kita boleh buat dulu garisan arc 70 ni dengan pekat lah untuk bahagian sini lah. Jadi saya akan buka semula jangka lukis saya pada 70 tadi dan saya hitamkan R70 tadi. Okey, jadi kita dah siap R70. Sekarang ni tugas kita akan buat pula R12. Okey, kalau tengok di sini dia bagi R di luar adalah 12 dan diameter yang dalam adalah 16 ataupun R dia kita bahagi 2 kita dapat R dia 8 di sinilah. Sebelum tu kita perlukan point center untuk R8 dan R12 ni. Okey. Kalau kita tengok di sini, kita tahu di sini adalah tangent untuk 70 dan R12 ni. Jadi daripada tangent ke center line, center point bulatan ni adalah kita for sure kita tahu adalah sama dengan radius 12 ni. Jadi kita buka je radius 12 dan kita tanda pada persilangan garisan center tu tadi ya. So saya akan buka dulu R sebanyak 12. Okey, jadi R12 ni saya akan ambil daripada persilangan R7 tadi dengan center line ni tadi ya, dengan tangent point tadi. Dan dari situ kita tandakan satu point di persilangan center line tadi. Jadi kita tahu di situ adalah center untuk R12. Kita boleh terus buat R12 daripada center tersebut. Jadi saya akan buat R12 dengan garisan unjuran terlebih dahulu. Di bahagian sebelah sini dia ada tangent somewhere di sinilah untuk bulatan R122 ni nanti. Jadi saya biarkan dulu R12. Sekarang ni saya perlu buat dulu R112. Okey. Untuk R112 ni kita tahu dia bertangent di sini dan dia bertangent secara dalaman dengan R25. Dan juga di sini, okey, somewhere di sini tangent dia bertangent dengan R12 secara dalaman juga di sinilah. Jadi kita perlu buat apa? Kita perlu tolakkan R12 dengan R yang sedia ada di bahagian dalam. Okey, untuk sebahagian sini kita akan dapat 112. Kita tolakkan dengan 25. Kita akan dapat R87 untuk bahagian sini daripada center sini ya. Kemudian untuk bahagian sini daripada center sini kita tolakkan 112 tolak dengan 12 R12. Jadi kita akan dapat jarak 100 daripada center R12 di sini. Okey. Jadi saya akan buat dua arc tersebut. Pertama saya akan buka dulu 87. Okey. Daripada center R25 ni saya akan tandakan somewhere di kawasan sinilah Kita tahu dia punya center dia berada di kawasan sini. Okey. Kemudian saya buka pula daripada 100 ukuran 100 bersenter di sini pula. Jadi saya akan ukur 100. Okey, daripada center di sini saya akan tandakan 100 ke arah sini. Jadi saya akan nampak di sini ada persilangan untuk R112 tadi. Okey, jadi kita tanda dulu tangent point dengan cara kita sambungkan center ke center dan kita tandakan pada bulatan yang sedia ada. Okey, di sini ada tangent yang pertama. Kemudian dari sini juga kita tandakan, kita akan dapat tangent yang kedua di sinilah. Kemudian barulah kita buka 112, okey, radius 112. Dan kita letakkan center jangka lukis kita pada persilangan yang kita dah dapat tadi. Okey, dan kita boleh buat arc 112 tu, by right dia akan kena pada kedua-dua tangent di atas dan di bawah. Okay, jadi kita dah dapat radius arc untuk 112 di sinilah. Okey, kemudian ada bahagian yang untuk R25 dan R12 tadi yang saya tak
hitamkan. Jadi saya akan hitamkanlah dulu bahagian tu ya. Jadi saya akan hitamkan bahagian sambungan pada tangent tu tadi supaya nampak kemas. Okey, jadi saya dah pekatkan untuk R12 dan R25 di sini ya. Jadi sekarang ni kita boleh buat untuk bulatan kecil di dalam ni dengan radius 8 pula ya. Jadi saya akan buka jangka lukis saya sebanyak 8. Okey, dan saya akan buat R8 ataupun diameter 16 untuk bahagian bulatan dalam. Okey, jadi saya dah siap untuk bahagian bulatan di sini R18 ataupun diameter 16 dan juga R12 ya. Sekarang ni yang terakhir kita perlu buat pula bentuk hexagon di dalam kawasan bulatan sini ya. Okey, kita tengok balik lukisan yang diberikan. Kalau tengok di sini, dia beri jarak bucu ke bucu hexagon ni adalah 24 ataupun kalau kita bahagi 2 dia akan jadi 12. Bermaksud di sini kita perlu buat hexagon ini berada inscribed di dalam bulatan 12 tersebut. Okey. Okey, saya lakarkan macam ni. Okay. Hexagon kita akan berada di dalam bulatan 12 tersebut. Dipanggil hexagon inscribed the circle. Okay, jadi saya akan buka radius 12. Okay, saya akan buat satu bulatan unjuran di dalam bulatan ni dengan radius 12 ya. Masih lagi dengan bukaan 12 ya. Kita jangan tukar lagi bukaan kita punya jangka lukis ni. Sebab kita nak buat hexagon di sini ya. Hexagon, cara kita nak buat hexagon, dengan satu bukaan kita akan dapat ke semua bucu dia. Okey, bucu yang pertama kita sudah tahu, dia berada di atas sini ya. Bermaksud di sinilah kita punya bucu pertama. Daripada bucu pertama tu kita buka dengan bukaan yang sama tadi, iaitu 12 tadi. Kita tanda di setiap lilitan bulatan yang ada dekat situ. Okey, jadi kita just pindahkan saja jarum kita di sini. Dan kita tandakan arc pertama di sini dengan garisan unjuran. Kemudian kita dapat point di sini, kita pindahkan lagi dan kita tandakan seterusnya. Kita tanda untuk 6 point by right dia akan dapat 6 point untuk hexagon ya. Jadi saya dah tandakan ke 6 tempat. Yang pertama di sini, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Jadi kita just sambungkan menggunakan pembaris biasa ataupun kalau nak lebih kemas kita sambungkan pada bahagian yang horizontal vertikal, kita sambungkan dengan set square ya. Okey, baik. Jadi kita dah siap kedua-dua gambar rajah yang kita perlukan. Okey, sekarang ni kita cuma tinggal untuk center line pada gambar rajah kedua ni ya. Jadi kita gunakan jangka lukis dan set square. Kita gunakan T-square dan set square untuk kita completekan garisan center line dia. Okey, kemudian kita ada juga garisan, kalau kita tengok di sini, garisan center yang melintang dengan 60 darjah ni. Jadi untuk bahagian ni kita perlukan bantuan set square untuk kita dapatkan sudut perpendicular dengan garisan yang sedia ada lah. Jadi kita gunakan set square. Kita perlukan 2 set square untuk kita buat garisan perpendicular. Cara dia adalah, pertama untuk set square yang pertama kita ikut, kita follow garisan yang sedia ada tu. Contohnya macam ni, saya gunakan satu set square di sini. Kemudian set square yang kedua kita tekapkan ataupun kita samakan dia dengan set square yang telah kita tegak tadi ya. Okey, saya buat dulu macam ni dan saya hold dia. Kemudian saya pindahkan set square yang kedua, yang pertama tadi. Kali ni dia sebagai guide pula untuk set square yang telah kita hold tadi. Dan kita anjakkan dia sehingga jumpa, pastikan dia rapat di sini, sehingga dia jumpa center line di situ, dan barulah kita buat garisan perpendicular dia untuk center line yang tengah Jadi kita akan dapat macam itulah. Okey. So kita dah siap untuk kita punya kedua-dua objek ataupun kedua-dua gambar rajah yang kita perlukan ya.
Dan seterusnya kita perlu buat kita punya dimension lah untuk semua objek ni. Baik, untuk dimension, kita garisan dimension dia adalah garisan yang halus ya, sama macam center line juga ya sepatutnya. Jadi untuk kita buat, pastikan pensel kita tajam lah untuk kita dapatkan garisan dimension ni ya. So saya akan buat menggunakan T-square dan juga set square saya lah untuk kita hasilkan ukuran dia. Untuk dimension, pastikan kita punya garisan dimension kita mesti sentuh pada extension line yang kita buat lah ya. Dan juga arrow untuk arrow pada dimension, kita kena pastikan dia punya nisbah dia adalah 3:1. Maksudnya kalau panjang arrow kita ni lebih kurang 3 mm, okey, macam ni. Jadi dia punya kepala dia, head dia di sini adalah lebih kurang 1 mm lah. Dan pastikan arrow kita ni dilorek dengan pekat. Jadi contoh macam ni, kita pastikan kita punya arrow ni adalah ini runcing dan dihitamkan Jadi kita akan buatlah untuk semua bahagian. Okay, kalau tengok di sini, arrow kita perlulah panjang arrow ni adalah lebih kurang 3 dan lebar dia ni lebih kurang 1 mm Itu yang dimaksudkan dengan 3:1 Kemudian kita boleh tuliskan kita punya ukuran pada dimension kita Untuk kemas lagi, sebaiknya awak buat garisan unjuran dengan tinggi teks kita 3 mm. Okey, saya buat garisan unjuran macam ni dengan tinggi 3 mm dan kita tuliskan nombor kita di dalam lah dengan kemas. Okey, begitu ya. Okey, kita akan buat semualah. Okey, saya akan tunjuk dulu satu contoh untuk radius pula ya. Okey, untuk radius kita kena pastikan kita punya dimension perlu melalui center bulatan kita. Okey, dan anak panah dia perlu menghala ke arc bulatan tersebut ya. Contohnya saya nak buat dimension untuk R20 di sini. Jadi saya boleh buat leader line dia sebegini ya. Dan kita perlu bermula daripada center bulatan kita. Okey, di sini center bulatan. Dan kita buatkan leader line dia ke arah luar sebegini. Okey. Dan kita boleh buat satu dia punya extension dia di sini, extension line untuk R20 tersebut. Okey, dan di sini saya buat satu garisan unjuran untuk tinggi teks dia. Teks dia lebih kurang 3 mm. Okey, dan kita tuliskan R20 Kalau tengok di sini untuk R20 ni dia ada 2 kali R20. Jadi kita pun tulis samalah sama macam yang diberi kat dalam drawing tu. Macam tu. Okey, kemudian arrow dia, okey, untuk objek untuk leader line radius ni, arrow dia mestilah mengarah kepada bulatan tersebut. Okey, tak boleh mengarah ke dalam tak boleh mengarah ke dalam. Dia perlu mengarah kepada lilitan bulatan, sama ada di belah dalam ataupun di belah luar pun boleh. Macam dalam kes ni bulatan kita cukup besar, jadi kita boleh buat arrow dia di sebelah dalam lah. Sama juga ukuran untuk arrow ni lebih kurang 3:1 lah. Jadi itu cara kita nak buat dimension pada radius ataupun arc. Okey, yang seterusnya saya nak tunjuk pula dimension untuk bahagian sudut ya. Jadi untuk buat sudut ni kita perlu menggunakan jangka lukis lah untuk bahagian sudut dia. So untuk sudut ni kita tak perlulah jarak dia tak kisah berapa, dan jangan terlampau jauh dan jangan terlampau dekat lah dengan center ya. Jadi kita akan buat daripada center kita, contoh di sini kita akan buat satu arc dengan halus sahaja
Sama juga untuk arrow dia, kita perlu buat anggaran 3:1 ya. Okay, dan akhir sekali kita letakkan berapa sudut di sini lah. Jadi saya akan buat garisan unjuran untuk tinggi teks saya di sini lebih kurang 3 mm. Dan seterusnya kita perlu buat kita punya dimension lah untuk semua objek ni. Okay, Alhamdulillah kita telah pun siap job sheet nombor 2 untuk question 1 berserta dengan dimension kedua-dua soalan ni ya. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan dengan soalan yang seterusnya, soalan nombor 2 Okey, untuk soalan nombor 2 ni, kalau kita tengok di sini dia beri kita 3 point yang 3 point yang kita boleh refer lah point di atas ni, di sini dan juga di sini lah. Okey, jadi untuk soalan ni juga kita ada satu ellipse di sini ya. Jadi untuk bahagian ellipse ni nanti kita perlukan satu lagi tools tambahan, okey, iaitu yang dipanggil sebagai French curve. Ataupun sekiranya set square anda ada jenis yang ada French curve di tengah ya, kita juga boleh gunakan French curve yang bersama dengan set square yang ada ni lah ya. Sekarang ni kita akan plan dahulu macam mana kita nak mulakan kita punya drawing untuk question 2 ni. Okey, kalau tengok sini saya akan buat anggaran kedudukan objek saya ni nanti berada di tengah-tengah kertas lah. Jadi tak perlu terlalu tepat, kita just anggaran saja. Kalau tengok sini kita ada ketinggian dia 100 campur dengan 30, okey, dan campur dengan 20 di sini. Jadi 150 lah. Kemudian tinggi ke atas ni pun lebih kurang 30, jadi 180. Jadi saya anggarkan saya punya drawing nanti dia akan muat lah di dalam kertas saya ni ya, 180, okey, lebih kurang tinggi ni lah. Okey, so maksudnya saya punya kertas ni muat untuk satu drawing ni. Kemudian lebar dia pun kalau tengok sini anggaran dalam 40 campur dengan 40 untuk diameter dia bulatan ni dah 80. Kemudian kita ada lagi 80, dah 160 dan campur lagi 20 lebih kurang 180 Jadi saya anggarkan 180 dia berada lebih kurang di sinilah Jadi maksudnya saya punya drawing ni muat untuk kita punya lukisan yang kita nak buat ni lah. Jadi saya akan start dahulu dengan satu point. Okay, saya ambil dulu point di tengah sini lah sebagai saya punya starting point. Jadi saya buat dulu 2 garisan unjuran untuk dapatkan center point untuk R40 tersebut. Okay, so sekarang saya dah ada satu point silangan di sini untuk kita punya R40. Jadi saya boleh buat dahulu R40 pada point tersebut. Okay. Okay, saya akan buat dulu bulatan 40 ni secara garisan unjuran dahulu, kerana saya tak tahu dekat mana point untuk tangent yang ada pada 2 point ya, iaitu di point G dan A di sini. Okay, 2 ni adalah
Okay, G dan A di sini adalah dua point untuk tangent point dia, tapi kita tak tahu lagi di mana. Jadi saya akan buat dulu garisan unjuran untuk 40 ni. Okay, seterusnya saya boleh dapat point pada point sini dan juga sini lah. Jadi saya akan buat dahulu point yang atas dulu lah. Kalau kita tengok sini, dia ada jarak 100 ke atas, kemudian dia ada jarak 40 ke arah x-axis. Jadi saya akan buat dulu 100 mahala ke atas. Daripada center point bulatan yang kita dah ada ni, kita buat satu jarak 100, dan saya buat satu garisan unjuran secara horizontal untuk dapatkan jarak center point bulatan yang atas tadi. Okay, so itu kita ada jarak 100. Kemudian satu lagi kita ada jarak 40 daripada sini pula daripada sini ke arah x-axis. Jadi saya ambil 40. Okey, kalau tengok sini dia sama dengan jari bulatan ni lah. Jadi saya tak perlu buat marking kat situ. Saya just ambil je set square dan saya hasilkan garisan vertikal untuk dapatkan persilangan center bulatan yang atas tadi. Okey, jadi saya dah dapat satu lagi center di sini. Jadi saya boleh mula buat radius yang diberi adalah 30. Jadi saya akan buka radius 30 di situ untuk saya buatkan satu bulatan. Okey, bersenterkan pada persilangan yang kita ada di sini, kita akan buat satu bulatan, tapi kita hanya buat garisan unjuran sahaja dulu sebab kita tak tahu titik pertemuan tangent point untuk objek tersebut lah. Jadi saya akan buat dahulu garisan unjuran untuk bulatan tersebut lah. Seterusnya kita boleh buat kita boleh dapatkan point F dan point G. Okay? Point F dan point G ni adalah point tangent untuk bulatan kedua-dua bulatan ni. Jadi kalau kita tengok sini, dia ada sambungan dengan satu garisan lurus dengan tangent. Okey, kalau secara logiknya kita boleh sahaja sambungkan secara direct daripada bucu ke bucu sini. Okey, tapi saya akan tunjukkan macam mana kita akan hasilkan garisan tu dengan menggunakan geometrical method lah. Jadi pertama sekali kita sambungkan daripada center dua-dua bulatan ni dengan satu garisan. Okey, saya dah sambungkan dengan satu garisan unjuran. Kemudian kita akan divide dua garisan ni kepada dua bahagian yang sama, ataupun kita bisect lah. Jadi macam mana kita nak bisect? Kita buka jangka lukis kita lebih besar sedikit daripada jarak pertengahan garisan ni. Jadi kita ambil point daripada center yang pertama ni, kita tandakan di sebelah atas satu dan bawah satu. Okay, dengan bukaan yang sama tadi, kita pindah ke point yang satu lagi dan kita crosskan dia pada garisan yang kita dah dapat tadi, pada arc yang kita dah tanda tadi. Jadi bila kita dah tandakan begitu, kita akan dapat dua point untuk kita sambungkan lah. Jadi bila kita sambungkan kedua-dua point ni, kita akan dapat center bisect ataupun pembahagi untuk garisan ni lah. Okay, jadi persilangan pada bulatan pada pertengahan line ni adalah dia punya bisect dia, ataupun dia punya pembahagi dua dia lah. Kemudian daripada persilangan tu kita buat kita nak buatkan garisan di sebelah sini. Jadi kita buat satu bulatan semi bulatan ke arah garisan yang kita nak buat tu. Jadi di mana kita ambil daripada center sini, center yang kita baru jumpa ni tadi, kita buka sehingga di jari bulatan center bulatan, dan kita buatkan satu garisan satu arc semi bulatan. Okey, kemudian kita perlu buat satu kiraan untuk kita dapatkan satu lagi point untuk kita dapatkan satu lagi bulatan supaya kita dapat cari tangent point pada kedua-dua bulatan ni. Okey, cara dia adalah kita tolakkan radius bulatan yang besar dengan bulatan yang kecil. Kalau kita tengok sini, kita ada radius 40, kita tolakkan dengan radius 30. Okey, jadi kita akan dapat R40
kita tolak dengan R30. Jadi kita akan dapat R10. R10 ni kita perlu buat satu bulatan dengan R10 tadi pada bulatan yang besar. Jadi saya buka saya punya jangka lukis R10 dan center pada R yang besar iaitu R40. Saya akan buat satu bulatan R10 tadi supaya dia bersilang dengan semi bulatan yang kita dah buat tadi. Kalau tengok di sini dia ada persilangan pada point di sini lah. Jadi daripada point situ, kita sambungkan daripada center bulatan dan melalui point persilangan tersebut secara tegaklah ya. Bila kita sambungkan dan kita extendkan garisan tersebut sehingga dia bertemu dengan lilitan bulatan tersebut. Jadi point yang persilangan itu adalah point tangent untuk bulatan yang pertama lah, untuk garisan tersebut. Kemudian apabila sesuatu garisan daripada center ke tangent point, kita akan dapat garisan tersebut kita panggil sebagai normal line dan dia adalah bersudut 90 darjah dengan garisan yang tangent line dia lah. Jadi disebabkan tangent line ini dia berkongsi dengan dua bulatan, bermaksud di sini juga kiranya kita sambungkan dengan garisan, kita akan dapat juga satu garisan normal daripada tangent point untuk bulatan yang kedua ni. Jadi bermaksud dekat sini kita boleh buat garisan selari untuk kedua-dua tangent normal line untuk kedua-dua bulatan tersebut. Jadi kita dah ada satu garisan di sini. Kita akan buat satu garisan selari untuk kita dapatkan satu lagi point di bulatan yang satu lagi lah. Jadi cara kita nak buat garisan selari, kita perlukan dua set square. Kita combinekan dua dan kita satu sebagai guide dan satu lagi sebagai slide dia ya. Jadi cara dia kita ikut garisan yang kita dah buat. Garisan yang ni yang saya perlukan. Kemudian kita cantumkan dengan satu lagi set square pada salah satu sisi lah pada pembaris tersebut. Kemudian kita boleh slidekan pembaris yang berada pada line tu. Kita akan nampak garisan yang terhasil adalah garisan selari ya. Jadi kita gerakkan sehingga dia bertemu dengan center point bulatan yang lagi satu dan kita buat garisan pada point center tersebut sehingga berjumpa dengan lilitan bulatan tersebut lah. Jadi kita akan dapat satu lagi point di sini iaitu point tangent untuk bulatan yang 30 tadi. Jadi kita sudah dapat kedua-dua point, barulah kita sambungkan dua point tersebut dengan satu garisan tangent ya. Begini. Jalan kerja ni perlu sebab kita menggunakan geometrical method ya. Jadi kita perlu tunjukkan jalan kerja untuk dapatkan garisan tangent tersebut ya. Jadi saya akan terus hitamkan. Kita dah dapat point untuk F dan juga G ya. Kalau kita tengok dalam drawing ni, kita sudah dapat point F dan point G untuk kedua-dua tangent tersebut. Baik, seterusnya kita akan buat pula point yang sini dulu kerana kita dah tahu dia punya kedudukan. Jadi kalau kita tengok sini, kedudukan dia berada 80 ke arah X, kemudian dia mempunyai jarak 30 daripada bulatan 40 ni. Jadi saya akan buat dahulu garisan unjuran untuk dapatkan center point tersebut. Jadi kita dah dapat center di sinilah, persilangan sini.
Jadi kita boleh buat terus radius yang diberikan, iaitu radius 20 untuk bulatan yang ni. Okay. So saya buka jangka lukis saya sebanyak 20 dan saya akan buat bulatan dengan garisan unjuran terlebih dahulu ya, sebab kita masih perlu dapat lagi betul-betul gimana tangent point untuk ketiga-tiga bulatan ya. Okay, kemudian kita boleh dapatkan pula R60 ni ya. Kerana kita tahu kalau kita tengok sini dia bertangent pada point B dan point A di sini lah. Okay. Pada point B di sini kita dah tahu sebelum ni kita dah buat untuk dapatkan tangent yang bulatan yang bertangent pada secara luaran, kita perlu tambahkan radius 20 di sini tambah dengan radius 60 ya. Maksudnya dia akan dapat ke center point untuk bulatan R60 ni, kita dapat sini 60 lah. Jadi kita tambahkan dia 60 tambah dengan 20, kita akan dapat 80 ya. So kita tambahkan 60 tambah dengan 20, kita dapat 80. Kita buka dulu jangka lukis kita sebanyak 80. Okay, dan kita buat satu arc dengan bersenterkan pada R20 ni. Kita buat satu arc. Okay. Kemudian arc yang kedua kita perlu tambahkan pula daripada radius 40. Okay, kita tahu daripada radius 40 dan 60 ni dia akan bertemu pada center lah, bukan di sini lah. Okay, dia akan lalu pada center 60 ni. Jadi kita tambahkan, di sini kita ada 60 dan sini ada 40. So kita tambahkan 60 tambah dengan 40, kita akan dapat 100 Jadi kita akan buka jangka lukis kita 100 mm dan kita tandakan satu lagi point untuk center bulatan 60 tersebut. Okay, daripada center bulatan R40 kita tandakan di sini lah. Jadi kita akan nampak ada persilangan di sini. Persilangan ni adalah center untuk bulatan 60 tersebut. Jadi sebelum kita buat bulatan dia, kita perlu pastikan di mana tangent point untuk pertemuan dua bulatan ni, dengan cara kita sambungkanlah daripada center ke center. Jadi di sini kita akan dapat satu tangent point untuk bulatan tersebut, dan satu lagi kita sambungkan juga. Kita akan dapat satu lagi tangent point di sinilah. Jadi barulah kita boleh buka jangka lukis kita 60 dan kita buat bulatan untuk R60 tersebut. Okey, bersenterkan di sini. Okey, jadi kita dah siap R60. Jadi kalau kita tengok di sini untuk R40 kita dah boleh buat kerana kita dah dapat kedua-dua point. Tapi untuk R20 ni kita hold dulu sebab kita ada satu lagi point di sini lah yang kita belum dapat. Jadi saya akan siapkan dulu R40 di sini dulu. Okey, jadi saya dah siap R40 dan R60 lah. Okey, kemudian untuk tangent point di C sini, dia beri kita satu arc dengan RX ya. Jadi RX ni kita tak tahu lagi. Apa yang kita boleh buat, kita pergi dulu, kita dapatkan dahulu ellipse ni dahulu, kerana ellipse ni kita tahu dia punya point center dia berada di O sini, dan dia beri kita details untuk ellipse ni lah, iaitu major axis 200 mm dan minor axis 140 mm. Nanti kita akan dapat point O dan B ni lah. Daripada point D barulah kita boleh buat RX ni dengan menggunakan teknik geometrical construction ya. Jadi kita akan buat dulu ellipse. Kita tahu major axis adalah 200 dan minor axis adalah 140. Jadi kalau kita tengok di sini, untuk bulatan yang atas ni kita sudah boleh buat R30, kerana kita tahu tangent point untuk E ni dia berada
pada garisan vertikal ni. Jadi kita dah tahulah di sini adalah point untuk E, dan daripada point E ni juga kita boleh buat ellipse untuk bahagian sini lah. Okey, jadi kita akan buat dahulu. Saya akan hitamkan dahulu R30 ni. Okey, kemudian untuk buat ellipse, saya akan buat satu garisan unjuran daripada point E, point atas ni yang kita dah dapat, untuk kita dapatkan di mana center untuk ellipse tersebut lah. Jadi saya akan buat satu garisan unjuran begini. Kemudian kita tahu radius untuk ellipse ni adalah 200. Jadi kita akan buka dari sini ke sini sebanyak 200, dan kita boleh hasilkan bulatan 200 untuk magic axis dan juga 140 untuk minor axis. Okay. 200 di sini bermaksud dia punya diameter lah ya. Jadi kalau kita nak jejari dia adalah, jejari dia akan jadi R100 lah untuk magic axis, dan R120 untuk minor axis. Okay. Maaf, di sini bukan R120, dia akan jadi 70 ya. Jadi R magic minor axis akan jadi R70. So saya akan buka 100 dulu untuk magic axis. Okey. Daripada point atas ni kita markkan dahulu, buat marking dulu pada 100 di sini. Jadi persilangan di sini adalah center untuk ellipse tersebut lah. Jadi kita boleh pindahkan sahaja jangka lukis kita pada point persilangan tu untuk kita dapat buatkan satu bulatan untuk magic axis ellipse kita lah. Jadi saya akan buat satu bulatan untuk magic axis. Jadi saya buat separuh suku sajalah, sebab kita hanya ada suku ellipse ya. Okey, kemudian daripada center point sini saya buat satu garisan vertikal untuk dapatkan axis satu lagi untuk ellipse kita lah. Okey, kemudian saya akan buat pula R70 untuk axis kedua, untuk minor axis ellipse kita Jadi saya akan buka 70 dan kita create lah satu lagi arc untuk ellipse tersebut. Jadi bagaimana kita nak buat ellipse? Okey, pada bahagian magic axis dan minor axis yang kita dah buat tadi, kita perlu bahagikan kepada 3 bahagian sudut Kita boleh gunakan set square 30 dan 60 untuk kita buat pembahagi daripada center untuk bulatan ellipse ni. Okey, satu. Kemudian saya pusingkan set square saya kepada 60 darjah untuk saya buat satu lagi garisan pembahagi sudut saya. Okey, jadi dengan menggunakan set square tadi, kita akan dapat 3 bahagian di dalam axis ellipse tadi. Okey, kemudian untuk kita dapatkan, untuk kita hasilkan arc pada ellipse ni, kita perlukan point-point untuk kita sambungkan dengan menggunakan French curve nanti. So kalau kita tengok di sini, untuk point pada minor axis, kita perlu buat garisan selari dengan arah kita punya ellipse. Jadi kalau macam ni, saya akan ambil persilangan pada minor axis tadi. Di sini saya akan buat satu garisan begini, kemudian satu lagi di sinilah. Okey, kemudian untuk point yang untuk garisan yang sama, kita cari point untuk magic axis pula. Kita sambungkan, kita buat satu garisan vertikal untuk kita dapatkan persilangan dengan minor axis tadi. Jadi saya akan ambil set square saya. Daripada persilangan pada bulatan magic axis tadi, saya buat vertical line sehingga bertemu pada minor axis tadi, garisan minor axis tadi. Sama juga untuk satu lagi point di bawah sini.
sambungkan. Jadi kita akan nampak ada 2 point baru di sini. Kalau kita tengok balik kita punya ellipse kita akan bermula daripada point E, kemudian akan tamat pada point D. Jadi kalau kita tengok sini, point E kita adalah berada di sinilah. Sini adalah kita punya point E, dan point D kita akan berada di minor axis di sini. Kita punya point D adalah di sini. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, kita akan nampak ada satu point di point D, kemudian satu point di sini, point di sini, dan juga satu point di E sini. Okay. Jadi kita sambungkan dia dengan menggunakan French curve. Tak semestinya kita menggunakan satu saja. Kita mungkin perlukan 2 atau 3 ketiga-tiga French curve yang saya ada ni lah. Okay, kalau anda tak ada French curve, anda boleh gunakan French curve yang ada pada set square. Contohnya macam yang ni lah. Okay. Jadi saya akan tunjukkan dahulu. Kita cuba salah satu French curve yang mana kita boleh sesuaikan dengan point-point pada yang kita dah dapat pada lakaran kita tadi. Cara nak menggunakannya adalah kita cuba matchkan. Kita cuba matchkan lengkuk yang dapat memberikan lengkuk yang paling sempurna lah pada kita punya kita punya point-point tadi. Jadi kalau kita tengok sini, kalau saya letakkan begini, lengkuk ni dia tak kena pada point di sini. Jadi kita cuba pusingkan dia dan kita cari point yang bercantum dengan smooth pada kita punya point tu. Sekiranya tak dapat pada French curve yang ni, kita boleh cari pada set yang lain. Okay, kita cuba cari set pada set yang ni pula. Okay, kalau saya tengok sini, kita mungkin dapat point yang sini. Okay, kalau kita tengok sini, okay, mungkin saya boleh gunakan curve ni untuk sambungan. Kita kena pastikan di sini dia bercantum dengan tangent yang smooth. Okay. Dan di sini juga kita nampak dia bercantum dengan point tu. Jadi saya dapat anggaran di sini. Jadi saya boleh buatkan garisan up dahulu di sini untuk sambungkan first lengkuk ellipse saya. Okay, begitu. Kemudian kita tengok pula pada bahagian sini. Daripada sini ke sini kita cuba buat sambungan secara smooth, secara cantik lah. Jadi kalau kita tengok sini, kalau saya cantumkan pada ini, kita nampak dia akan ada macam sambungan dia tak berapa kemas. Jadi kita pusingkan lagi, kita cuba cari di mana curve yang memberikan sambungan yang tercantik lah. Kita kena consider point sini kita akan sambungkan dengan point D ni. Jadi kita kena cari lengkuk yang bersesuaian supaya nanti bila kita sambung dengan D ni pula, dia akan jadi smooth lah. Okay, kalau tak jumpa pada yang ni, kita cuba pada yang ni pula. Okay, kita boleh sama ada nak mula daripada E pun boleh, nak mula daripada D pun boleh. Jadi kalau macam ni, saya cuba, kalau tak dapat yang sana, kita cuba cari pada point D pula. Okay, yang ni mungkin tak membantu sebab dia terlampau kecil, ataupun kita boleh ambil yang ni. Okay, mungkin yang ni kita boleh gunakan di sini. Okay, kalau kita tengok sini, pada bahagian D ni kita pastikan dia dapat sambungan yang cantik, bertangent dengan cantik, dan dia juga dapat bertemu dengan point yang kita dapat tu. Jadi saya sambungkan. Okay, kemudian kita sambungkan pula daripada point sini ke sini. Jadi saya akan cari sambungan yang terbaik. Okay, saya boleh pusingkan sebelah sini. Tak jumpa. Okay, kita boleh cuba sebelah sini ke. Okay, mungkin di sini kita boleh dapat satu sambungan yang cantik lah. Jadi saya akan sambungkan dari point sini ke point sini. Okey, dan kita check balik adakah kita punya sambungan tu agak cantik atau tidak. Kalau masih nampak macam ada kurang memuaskan, kita boleh cuba cari semula pada point yang kita dah jumpa tadi.
mungkin kita boleh adjust sikit lah. Okay. Okay, mungkin di sini saya akan adjust sikit sambungan dia. Okay, jadi kita dah dapat satu ellipse yang smooth lah dengan menggunakan bantuan French curve ni ya. Jadi kita dah dapat lah di bahagian sini. Kita pun dah ada point pada point D. Sekarang kita akan sambung pula untuk bahagian RX ni. Okay, pada bahagian RX ni mungkin ada masalah sikit sebab kita tak tahu radius yang diberi dengan tepat lah. Jadi dia hanya bagi tahu dia bertangen pada point C dan dia bersudut bertangen pada point D juga. Apabila dia bertangen pada point D, bermaksud dia akan ada sudut 90 darjah dengan vertikal ya. Sekiranya saya buat satu garisan vertikal di sini. Di sini kita akan dapat sudut 90 darjah di point D itulah. Okey. Jadi kita tahu dia akan ada satu garisan vertikal di sini. Saya padamkan dulu. Kita tahu dia ada satu garisan vertikal di sini yang bertangen pada point D itu. Okey. Kemudian kita ada kita masih tak tahu lagi di mana point C ni, tapi kita tahu dia bertangen dengan bulatan R20. Jadi cara dia macam mana kita nak buat? Pertama sekali kita buat dahulu garisan vertikal di sini. Okey, kita dah ada pun di sini, kita dah ada garisan vertikal. Dan point di sini kita tak tahu di manakah point C tersebut. Okey. Jadi kita perlu buat satu lagi garisan selari supaya dia bertembung dengan center bulatan yang dia bertangen tersebut. Okey, maksudnya di sini saya perlu buat satu lagi garisan nanti. Daripada garisan yang sedia ada ni, saya buat garisan selari sehingga berjumpa dengan center bulatan ni, dan saya buat satu garisan cross pada bulatan tersebut. Jadi nanti kita akan tahu di sini akan ada satu persilangan dan sini akan ada satu persilangan pada point D ni lah. Yang point D ni memang kita dah ada. Apa yang kita buat, kita perlu sambungkan. Apabila kita sambungkan nanti daripada point D ke persilangan bulatan ni, kita akan nampak dia akan melalui tangent point C ni ya. Jadi sama dia, konsep dia kita akan apply pada kita punya drawing sekarang. Saya akan buat satu lagi garisan vertikal. Okay. Macam sekarang ni saya dah ada garisan untuk point normal point pada sini. Kemudian saya akan buat garisan selari sehingga bertemu dengan center point bulatan ni. Okay. Dalam kes ni saya dah ada dah garisan untuk garisan selari tersebut lah. Okay, apa yang saya buat, saya just ambil saja pembaris daripada point D ni, saya sambungkan ke persilangan pada bulatan di bawah ni. Okay, saya ambil daripada point sini, saya sambungkan garisan tersebut, dan kita akan nampak ada satu persilangan di sinilah. Okay. Persilangan ni adalah dia punya tangent point untuk kedua-dua bulatan tersebut. Okey, jadi apabila kita dah ada tangent point, kita cuma perlu sambungkan center bulatan melalui melalui tangent point yang kita dah dapat, dan kita silangkan dengan garisan vertikal tadi. Okey, bermaksud dekat sini saya boleh buat daripada center point sini, kita lalu ke tangent point yang kita dah dapat, dan dia akan bersilang dengan garisan daripada D ni tadi. Jadi itu adalah center untuk bulatan RX tersebut. Okey. Jadi saya pun akan sambungkan daripada center bulatan yang kita dah ada di sini, sambungkan dengan tangent point di sini. Okey. Dan kita extend. Untuk bahagian ni kita kena betul-betul tepat. Kalau tak nanti dia akan point sini mungkin akan lari sikit lah. Jadi kita cuba buat garisan ni dengan tepat melalui point yang kita ada, dan kita dapatkan persilangan di sini. So persilangan ni adalah kita punya center point untuk bulatan RX tersebut. Okay. Disebabkan RX ni kita tak tahu radius dia,
Jadi kita just buka je daripada center sini ke tangent point sini ataupun tangent point sini ya. So kita boleh buka by right, dia akan dapat sentuh kepada kedua-dua point tersebut. Okey, jadi kita dah siap bahagian RX di sini. Dan bulatan yang akhir sekali ni iaitu R20 tadi kita boleh hitamkanlah sebab kita dah tahu point center point tangent untuk bulatan tersebut ya. Jadi saya akan buka semula R20. Okey, jadi kita dah siap kita punya lukisan untuk figure question 2 job sheet 2 ni ya. Jadi seterusnya apa yang kita kena buat adalah kita perlu siapkan dia punya center line dan juga dimension dia lah. Jadi saya akan proceed dengan center line dan juga dimension untuk gambar rajah ni ya. Okey, alhamdulillah. Jadi kita dah siap pun kita punya gambar rajah untuk job sheet 2 soalan nombor 2 ya. Semoga video yang saya hasilkan ini dapat memberi manfaat kepada anda semua dan memberikan ilmu baru. Akhir kata, sila subscribe di channel saya dan klik like button untuk video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.